Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Facebook Live sembang santai bersama saya Isaac bin Ismail di Facebook page Hartanah dan Anda. Khabar semua. Okay, saya harapkan saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat sampai keluarga tersayang. Okay, ada yang mungkin tengah makan, ada yang mungkin baru je lepas menunaikan solat Isyak. Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana mengikuti rancangan live kita pada malam ni. Okay, seperti yang mana saya janjikan daripada awal pagi tadi saya dah letak poster. Topik pada malam ni adalah berkenaan dengan urusan tanah di Kelantan. Okey, dan saya tidak berseorangan. Malam ni ada tetamu undangan yang saya jemput nun jauh daripada Kota Baru, sahabat saya. Nanti kejap lagi saya akan panggil dia. Okey, sementara tu kita nak minta tolong lah, minta tolong bantuan rakan-rakan yang dah mengikuti rancangan live kita pada malam ni untuk dua perkara. Pertama sekali saya nak mohon tuan-tuan puan untuk sharekan, tekan je button share tu, sharekan, kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan anda yang lain supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita boleh join bersama dan mengikuti rancangan live ni lah. Sebab topik malam ni agak unik sikit. Kita fokuskan kita punya urusan hartanah tu di Kelantan. Jadi nak tahu apa perbezaan kalau kita nak berurusan jual beli hartanah ataupun nak buat apa-apa urusan tanah sekalipun di negeri Kelantan, apa bezanya berbanding dengan negeri-negeri lain. Okay, saya pun excited nak tahu sebab saya tak pernah lagi berurusan tanah ataupun rumah yang kita uruskan SPA ataupun jual beli di Kelantan. Jadi malam ni alhamdulillah sahabat saya Tuan Jai daripada Kota Baru dah sudilah untuk bersama-sama kita pada malam ni. Dan kejap lagi saya akan panggil beliau lah untuk join kita bersama. Okay, jadi saya mohon tuan-tuan perempuan yang dah join rancangan live ni untuk tekan button share, kongsikan kepada rakan-rakan yang lain untuk tarik seramai mana yang boleh kawan-kawan kita untuk join rancangan live kita pada malam ni. Okay, itu perkara pertama yang saya minta tuan-tuan perempuan tolong saya buat. Okay, perkara yang kedua, siapa yang dah join tu minta tolong kenalkan diri. Caranya mudah aja. Kat ruangan komen tu masukkan letaklah nak bagi salam ke, nak ucapkan selamat malam ke, nak tanya khabar ke, as long as tuan-tuan perempuan masukkan dalam ruangan komen supaya saya tahulah yang tuan-tuan perempuan ada bersama-sama dengan saya pada malam ni. Okey, dan saya nampak ada beberapa nama. Okey, kita punya sahabat daripada Kota Baru juga Tuan Muhammad Azan Abdullah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Abang Ali pun ada Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Ali. Puan Sheila Jaman pun ada. Waalaikumsalam. Terima kasih. So siapa-siapa yang dah join ni saya mohon tekan button share, tarik lagi kawan-kawan kita seramai mana yang boleh untuk join kita pada malam ni. Walaupun mungkin kita tinggal kat KL ke, kita tinggal kat Melaka ke, kita tinggal kat Johor ke, tak ada masalah. Kita nak belajar bersama pada malam ni. Kita nak tahu transaksi. Manalah tahu tiba-tiba ada pula saudara mara kita ke, kawan-kawan kita ke yang tanyakan kita, saya nak beli tanah kat Kelantan ni, saya nak beli rumah kat Kelantan ni, tahu tak macam mana proses ni? Sebab tu saya nak ajak tuan-tuan perempuan semua join sekali untuk kita belajar bersama daripada Tuan Jai. Sekurang-kurangnya kita tahulah apa perbezaan yang jelas dan ketara berbanding dengan urusan tanah di negeri-negeri lain di Malaysia ni lah. Sebab Kelantan ni ada unik sikit. Okay, saya nampak nama Tuan Fauzi Wahab. Waalaikumsalam Tuan Fauzi. Terima kasih Tuan Fauzi. Tolong tekan button share Tuan Fauzi. Kongsikan lagi rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Kita tarik lagi. Baru ada 10 orang saya tengok. Selagi tak ramai, saya rasa saya target malam ni ada 40 orang lah. Kita target ada 40 orang malam ni untuk join kita. Bukan senang nak jemput sahabat saya ni. Sebenarnya daripada beberapa minggu lepas lagi saya dah tanya Tuan Jai ni, bila lah Jai ni free kan. So dia kata minta maaf lah, agak sibuk sikit. Jadi malam ni alhamdulillah beliau telah menyatakan persetujuan untuk bersama-sama kita. Kejap lagi kita akan panggil dia. Dia dah ada dah, dia tunggu, dia standby je sekarang ni kat belakang tabir ni lah. Kejap lagi saya akan panggil dia. Tapi dengan syarat saya nak minta tuan-tuan perempuan tolong ramai-ramai tarik lagi kawan-kawan yang lain untuk join kita pada malam ni. Okay, alright. So saya nampak lagi nama Syafiq Izwan kat situ. Waalaikumsalam. Terima kasih Syafiq. Tolong tekan button share Syafiq, tolong sharekan rancangan live ni, tarik lagi kawan-kawan yang lain. Tuan Zulkifli Karim pun ada. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Zul. Okay.
Tuan Zul pun tolong tolong sharekan rancangan live ni, tarik lagi kawan-kawan kita, insyaAllah. So macam yang saya dah maklumkan sebelum ni, urusan tanah di Kelantan ni memang ada keunikan berbanding dengan negeri-negeri lain. Okey, dan saya pun tak tahu, tak pernah lagi orang kata apa ada pengalaman berurusan di negeri Kelantan. Dan saya senang je kalau ada apa-apa kemusykilan ke, ada apa-apa masalah ke, saya hello je kawan-kawan saya. Ataupun mungkin ada sahabat-sahabat yang mungkin nak mencari lawyer-lawyer di tempat-tempat lain yang mana saya tak ada cawangan di situ, saya hello je kawan saya minta je tolong attendkan kes macam tu. Jadi Tuan Jai ni antara salah seorang sahabat saya lah yang saya kenal, dan kita orang kata apa biasa berurusan lah. Okay. So dah ada 16 orang yang join kita. Okay, saya minta tolong siapa-siapa yang dah join ni tolong tekan button sharekan rancangan live ni, tarik lagi kawan-kawan kita yang lain. Okay. Rosli Consultant Kedai Koperasi.com Malaysia. Oh, okay. So ini mungkin Cik Zul tag nama kawan-kawan dia dah ni. Okay. So Cik Zul minta tolong Cik Zul sharekan, tekan button share tu sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain. Okay. Alright. So saya pun tak nak buang masa. Kita pun kata apa, Cik Jai kita pun dah tunggu lama dah dekat ujung talian tu. Okay, jadi saya inginlah menjemput sahabat saya Tuan Jai untuk bersama-sama kita pada malam ni. Okay. Tu dia. Segak berkopiah warna putih. Boleh surau gambarnya. Assalamualaikum Jai. Waalaikumsalam Tuan Coach Aizat. Terima kasih Tuan. Terima kasih lah join kita. Sihat kan? Alhamdulillah sihat-sihat. Jai macam mana okey? Macam mana? Jai macam mana okey ke? Alhamdulillah Tuan. Yalah sudah settle lah anak mengaji saat ni dan sudah solat isyak berjemaah. Alhamdulillah. Biarlah malam dekat dalam kubu kita ni lah. Lamalah kita kat rumah ni kan, malam-malam ni buat apa lagi kan, duduk rumah je lah kan. Betul. Sambil kita bersembang santai ni, topik pada malam ni memang berkisar tentang urusan tanah di Kelantan. Jadi saya sangat-sangat berbesar hati lah dapat kata apa menjemput Jai pada malam ni, dan terima kasih banyak lah kerana sudi bersama-sama. Sebenarnya pihak saya yang patut bersah hati Tuan, dijemput untuk bersama dengan tanah anda, satu platform tanah yang banyak peningkatan. Saya follow page tanah anda hari first bila saya join kelas Tuan yang di dekat Kuantan. Kat Kuantan tu. Dekat Kuantan tu tengok page ni semakin grow. InsyaAllah saya pun nak ke arah untuk menggrowkan satu page. InsyaAllah. Okay. Saya doakan lah supaya orang kata Jai pun dapat sama-sama. Amin. Membantu lah. Kita niatkan dalam hati kita untuk membantu lebih ramai lagi masyarakat kat luar sana. Especially those yang belum ada rumah, untuk membeli tanah tamu mereka lah. Itu niat. Betul. Yang kita patut pasang lah dalam diri masing-masing kan. Betul Tuan. Saya ingat lagi kata Tuan itu, kita sebenarnya macam perjuangan kita untuk memastikan anak bangsa kita, terutamanya bangsa Melayu lah, bukan kita tidak race, tapi ialah kita kat sana bangsa kita untuk at least ada tempat berteduh lah, satu rumah satu family. Itu yang saya pegang. Alhamdulillah. Okay, so sedikit sebanyak apa yang kita dah bincangkan sebelum kita bersiaran secara live. Jadi saya nak minta Jai bagilah mukadimah sikit orang kata nak bertaaruf dengan Jai ni. Orang nak kenal siapa Tuan Jai kita ni Okay, so silakan Jai. Terima kasih. Terlebih dahulu diucapkan terima kasih sekali lagi kepada Coach Isaac. Sebenarnya saya rasa kecil jika dibandingkan dengan Coach dah. Allah, jangan cakap macam tu. Alalang Coach 3-4 hari lepas Coach ada minta kita nak sembang pasal tanah kita baru, dan saya rasa terpanggil untuk sharing sebab ada beberapa keistimewaan. Kita nak highlight keistimewaan tanah di urusan tanah di Kelantan, especially di Kota Baru lah, kita punya ibu negeri. Okay. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih lagi Coach. Kalau kira dari segi pengalaman dalam praktis program ni, baru lagi Coach, baru sangat dalam 12 tahun kot, baru lagi.
Jika nak di Tak mana apa. kena kita. Dah cukup masak lah tu. Dan saya habis daripada UIA 2005 dan terus balik ke Kota Baru, dan 2006 saya terus kita biasalah chambering attach dengan firm yang senior firm dekat Tuan Wan Jawahir Engko, and then Wan Jawahir dan Taqiyuddin, Datuk Menteri JPM. Yes. Sempatlah menadah ilmu-ilmu daripada Datuk Taqi. Dan 2009 rasa saya set up saya punya firm lah. Ya, Tuan Amir Azwani, dan sekarang ni kita spesifik, saya spesifik untuk hartanah lah. Partner-partner lain ada yang bersama mahkamah, saya untuk hartanah. Okay, Coach, tak perlu panjang pasal diri saya, tak ada yang menarik pun. Cuma Coach, bila Coach sebut pasal hartanah di Kota Baru ni, hartanah di Kelantan, actually satu perkara yang perlu di-highlight lah. Mana-mana pun ramai juga yang bertanya, sebab Kelantan ni yang menariknya, okay, dia di-cover oleh enactment Tanah Rizab Melayu. Tanah Rizab Melayu Kelantan, kita nak simplify, hanya IC 03 ataupun 29 yang boleh beli property di Kota Baru, di Kelantan. So maknanya anak negeri Kelantan saja yang boleh beli. Anak maknanya secara amnya tanah di Kelantan hanya untuk anak Kelantan. Okay, anak Kelantan, satu isu. Cumanya interpretasi anak Kelantan itu boleh diinterpret, ada beberapa interpretasi lah. Okay, satunya kalau saya macam contoh, saya IC 03, ayah saya 03, okay, done, settle. Memang you anak Kelantan, you boleh beli property kat Kelantan. Okay. Ada situasi lagi, okay, saya IC kalau Selangor IC berapa Coach? Selangor, Johor? Johor 01. 01, okay, let's say saya 01, tapi ayah saya 03. Okay, saya boleh beli tanah kat Kelantan disebabkan ayah saya orang Kelantan. Okey, faham. Okey, maknanya bila kita buat urusan dekat pejabat tanah, apa yang kita perlu buktikan selain daripada salinan kad pengenalan kita perlu lampirkan salinan surat beranak. Sebab dia nak relatekan nama kita dan ayah kita. Okey, kalau just IC memang tak boleh lah, sebab IC kita 01. Betul. Okey. Maknanya you kena show to pejabat tanah you relate dengan Kelantan. Negeri Kelantan, okey. Kalau misalnya kata tadi yang macam Jai beritahu tadi, ayah, kalau misalnya kata ibu pun boleh jugalah. Ibu tak boleh, sebab dia more to paternal, dia bukan maternal. Mesti ayah Ya, betul. Ada, kalau dah sampai level atuk boleh? Dia macam ni, dia ayah atuk. Tapi kalau katalah moyang, let's say moyang kita bukan 03. Tak boleh lah. Okey. So maknanya level paling atas sekali, level lepas kita tu ayah, lepas ayah tu atuk. Atuk. Masih lah. Betul. Ada sedikitlah sharing. Ada klien saya, okey. Atuknya nak kata mamak kot, nak kata India, macam tak ni, macam India. Mamak, and then ayahnya mamak, and dia of course lah dia mamak, tapi IC 03, ayahnya IC 03, cuma bangsa, kalau kita refer dia punya sebenarnya bangsanya India. Atuknya 03, ayahnya 03, tetapi kisah beranak tu maybe lah masa dia lahir dulu India, itu pun kena expose. Disebabkan ini saja, disebabkan isu India tu. Dia punya orang kata apa, nak membuktikan tu agak orang kata apa, tough jugalah kalau misalkan. Ya, betul. Maknanya maybe lah apa yang kita kata legislature dulu draft undang-undang, maybe lah dia nak
nak protect lah betul-betul tanah ni untuk maybe untuk local lah, maybe untuk local. So, macam enactment yang Jai sebut tadi tu, kalau boleh, tahun bila Jai enactment tu? Dah lama dah? 1930. Enactment Tanah Rizal Melayu Kelantan 1930. Oh, lama dah tu. Dia tak pernah buat amendment ke? Tak ada amendment kat situ? Setakat apa melalui pembacaan, saya rasa tak ada amendment. Cuma kalau kita tengok mana-mana enactment, dia akan ada lah dia punya pengecualian lah, kecuali mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan ataupun majlis haji raja. Sebagai contoh, kalau kita tengok enactment tanah Melayu, enactment Rizal Melayu Kelantan ni ada menyentuh berkenaan dengan pengecualian lah. Ada beberapa kriteria yang jika dipenuhi oleh individu yang bukan 03, bukan lahir di Kelantan, masih lagi boleh membeli atau memiliki hak tanah di Kelantan, especially untuk hak tanah pertama. Kalau untuk hak tanah kedua, maybe akan sedikit sukar lah permohonan. Tapi kalau untuk hak tanah pertama, insyaAllah kalau permohonan dibuat secara betul dan ada bukti sokongan, insyaAllah permohonan boleh dituliskan lah. Okey, yang macam Jai sebutkan tadi tu, maknanya dari segi contohlah macam saya memang IC 01 tapi saya dah bekerja di Kelantan katalah dah 5 tahun. Dah 5 tahun di Kelantan. So, adakah saya ni dikategorikan orang yang boleh membeli hak tanah di Kelantan juga berdasarkan pada pengecualian tadi? Okey, dia macam ni. Dia ada dua. Satu, kita tengok enactment Rizal Tanah Melayu, okey, kita letak dekat tepi. Duanya, tengok praktis apa yang dibuat di Pejabat Tanah Hari-Hari. Okey, kalau ikut bila kita bukan 03 tetapi kita ni government servant ataupun professional, let's say sebagai contoh, yang kebanyakannya yang beli rumah dekat Kota Baru terdiri daripada sama ada guru, nurses ataupun doktor. Okay, sebagai contoh, sebab jabat saya dekat Kuban Krian, kita selalu berusaha dengan dengan hospital, dengan doktor di Kuban Krian. Sebab USM dia hanya ada dua dia dekat Malaysia, satu dekat Penang, satu dekat Kuban Krian, dekat Kota Baru. So, kalau katalah si doktor ni kerja dekat sini and then tiada ruang untuk doktor memiliki hak ialah memiliki rumah ataupun beli rumah, ialah kita rasa macam takkanlah dia nak menyewa je, sedangkan dia tak boleh pergi ke mana-mana hospital. Okay, sekarang ni let's say kalau dia dah bekerja di Kota Baru at least dia boleh pergi 5-6 tahun, boleh isi borang untuk permohonan terbaik boleh exco, bayar fee dalam $500 lebih, dan permohonan kita submit dekat Pejabat Tanah akan buat kertas kerja, dan kertas kerja itu akan diangkat ke Majlis Mesyuarat Exco. And then dalam permohonan kita perlu kepilkanlah semua dokumen start daripada kita bekerja, department mana, bila kita ni surat pelantikan, everything, maknanya perlu di compile, disubmit ke Pejabat Tanah. InsyaAllah dalam tempoh beberapa bulan, insyaAllah kalau alhamdulillah, maknanya Pejabat Tanah feedback lah. Okey, biasanya lah yang macam yang Jai pernah uruskan kes-kes sebelum ni, tempoh untuk kelulusan tu berapa lama yang diambil? Dia kalau tempoh ni, sebab yalah kita peguam, soalan yang biasa ditanya oleh anak guam, bila tempoh? Cuma kebiasaannya daripada from the date yang kita daftar permohonan, kita daftar dekat land office, biasanya dalam 4-5 bulan lah. Lama. Dekat Kota Baru kalau ada permohonan tak sampai 3 bulan itu dah cepat. Ini oleh praktis lah, kita ni. Kalau 3 bulan permohonan keluar sijil, memang super, memang cepat. Kalau maknanya yang tadi tu untuk permohonan daripada semualah yang melibatkan hak tanah yang berstatus ada sekatan kepentingan, bila kita apply consent memang dia ambil masa, tak kira dia anak Kelantan ke dia bukan anak Kelantan ke, proses paling cepat 3 bulan.
Setakat mana yang firm saya buat 3-4 bulan ke atas. Oh, kisahnya. Lama Kisahnya. Hmm. Ya, macam ni, coach. Sebab Iraq, dia ada 3 level. Katalah tanah dekat Kota Baru. Okay, permohonan ESCO, okay, perlu dibuat di pejabat tanah Kota Baru. Okay, and then kita filekan bayar 500 lebih, dengan 600 everything. Okay, pihak pejabat tanah Kota Baru, dia punya staff yang handle file tu akan buat kertas kerja, akan angkat file tu dekat PTG Kota Baru. PTG tu dekat bangunan. Okay. And then staff PTG akan prepare benda tu untuk akad dekat MME, Majlis Mesyuarat MMK, Majlis Mesyuarat Kerajaan. And then file tu akan berada dekat MMK sehinggalah file tu masuk mesyuarat MMK. So maknanya tiga level. Memang daripada dulu lagi memang macam tu prosedur dia, daripada awal tu. Ya. And then one more thing yang kalau dengar macam yalah, macam rasa macam geli apa tu. Dia punya sijil ESCO hanya value untuk 4 bulan. Oh. Maknanya dah ada 4 bulan dia masuk orang pendaftaran ke pejabat tanah untuk daftarkan pindah milik tu. Betul. Kalau more than 4 bulan kena bayar denda lah. And then kalau benda tu dah sampai setahun dia kena lapse. Kena reapply lagi sekali. Betul. Kita kena start from zero lah, awal lah. Yes, betul. Yes. Itulah sangat-sangat berbeza. Memang berbeza. Sebab saya ada last month saya ada satu handle property dekat Sepang. And then sama tanahnya ada sekatan. And then kita dapat kebenaran 3 tahun punya ni. Dia punya tu. Dia punya tempoh tu 3 tahun. Maknanya sah laku. Yalah. Kelulusan pindah milik tu, kebenaran pindah milik tu untuk negeri-negeri lain. Yang saya tahulah memang macam Selangor 3 tahun. So maknanya dalam ada setengah negeri tu setahun. Tapi kalau misalkan Kelantan dia bagi 4 bulan je, memang saya rasa singkat sangat tu. Betul coach. Agak singkat. And then kita rushing. Kita okey macam ni. Katakanlah tanah tu ada sekatan, kita kena apply. Saya dekat firm kita loan kita dah apply. Pada masa sama kita terpaksa apply juga ESCO. Sebab kita takut kalau kita apply ESCO kalau ESCO keluar, loan baru nak proses, benda tu dah jalan tempoh dah berjalan. Lulus je loan, ESCO ada lagi 2 bulan. Mana macam mau? Okay, in terms of loan application, macam kita biasanya kita sign SPA kan, kita dah pastikan loan tu lulus dan kita dah sign letter offer loan, baru kita sign SPA kan. Saya rasa perkara yang sama juga berlaku di Kelantan kan? Sama. Cuma yang saya nak tahu sekarang ni, untuk loan punya application, adakah kita perlu dapatkan consent daripada pejabat tanah dulu, baru bank akan luluskan loan? Dia kalau apa yang berlaku dekat firm coach, dia ada dua version. Satu, bila kita apply, contoh LPPC, bila kita apply ada setengah file LPPC KIV sehingga dapat kebenaran ESCO. Betul. Okay. Ada setengah file loan lulus, cuma kita tak nak proceed dengan proses dokumen untuk gadaian semua sebab ESCO tak lulus. So kita akan stop dekat sana. Nah, sebab itulah sekarang ni kalau yang dekat Kota Baru kita advise kita terus buat loan pun kita apply, ESCO pun kita apply. Sebab kita rasa sebab 4 bulan tu macam singkat lah. Ya, singkat sikit. Bakal kita lewat satu. Okay. Satu lagi contoh, macam katalah kita buat loan dengan LPPC, dia ada macam bila kita apply consent kan, kita apply serentak, consent to charge dengan consent to transfer kan. Bila kita buat gadaian dengan bank, kita apply sekali consent untuk gadai kan. So dari segi proses tu yang Jai beritahu tadi, untuk dapatkan consent tu, dia boleh masukkan serentak ataupun dia kena asyik-asyik kalau tak dapat. Itu serentak boleh.
Boleh masuk serentak. Serentak maknanya once kita apply consent tu maknanya jabat tanah firm memang consent tu untuk both. Mana untuk pindah milik, untuk daya, untuk everything. Maknanya dah memadai, dia hanyalah sekeping surat consent, letter consent tu. Okay. So bila katalah tadi yang permohonan untuk pertama kali nak beli rumah, katalah macam saya tadi IC01, macam Jamil tadi, proses untuk dapatkan orang kata apa consent tadi tu memang dia tengok betul-betul lah dari segi kerja yang saya buat, ada apa alasan yang kukuh untuk beli tanah di Kelantan. Betul. Okay, jadi contoh kalau katalah saya berkahwin dengan orang Kelantan, kan? Saya berkahwin dengan orang Kelantan, saya nak beli rumah di Kelantan, saya nak gunakan nama saya bukan nama isteri saya, yang mana saya IC01, isteri saya IC03. Adakah benda tu boleh orang kata apa dijadikan sebagai alasan untuk saya mohon apa ni maknanya kalau katakanlah untuk support, biasanya antara kita katakan dokumen sokongan tambahan lah. Once kata kita profesional bekerja di Kota Baru, dan kita boleh prove to kerajaan negeri kita ada sumbangan. Contoh macam guru mengajar di Kota Baru, kita dah sumbang tenaga masa kita dekat Kota Baru, dan sebagai bukti tambahan kita ada berkahwin dengan orang Kota Baru dan anak kita pun dilahirkan Kota Baru, dokumen-dokumen tersebut boleh kita katakan menyokonglah permohonan lagi menguatkan permohonan untuk escrow lah. Cuma kalau kata hanya disebabkan kita berkahwin dengan orang 03 tapi kita bekerja di KL, aku bukan untuk beli rumah ataupun beli tanah dekat Baru lah. Memang enactment tu sedikit sebanyak dia menjaga kepentingan dan keistimewaan orang anak negeri Kelantan lah sebenarnya. Betul. Dan coach untuk sebagai tambahan, ada member kita daripada bangsa Tionghoa, Cina, IC-nya 03, ayahnya 03, neneknya datuk 03, tapi bila nak beli property kat Kelantan still kena escrow. So maknanya kalau yang bukan Melayu, jadi bukannya tanah Rizab Melayu lah, maknanya tanah yang bukan kalau memang freehold tu tak salah, freehold tak apa, ni Rizab Melayu. Kalau dekat Kota Baru kalau dekat Kelantan freehold tanah kebanyakannya dekat Kuala Kerai tu. Kebanyakan je lah. Dekat Kota Baru ni pun ada tapi tak banyak sangat. Kalau ada pun dekat pinggir sungai. Kalau kita tengok balik sebelum enactment Rizab Melayu 1930 ni memang tanah tu telah kita kata maknanya diguna pakai oleh orang Cina. Itu okey, itu memang dah dia freehold. Tapi kalau tanah yang lepas after 1930 memang kebanyakan Rizab Melayu lah. Jadi kalau kata peratusan lah di Kota Baru tu sendiri, berapa persen sebenarnya tanah Rizab Melayu di Kota Baru tu sendiri? Ada lebih kurang dalam 70% ada? Maybe dalam dekat 85% Rizab Melayu. Sebab kalau tanah dekat bandar, kita tolak sikit portion-portion yang freehold. Boleh katakan semua Rizab Melayu dah coach. Jadi kalau macam contoh, macam katalah yang nak buat shopping mall, macam Aeon ke apa kan. So macam kita tahu yang nak beli tanah untuk komersial ni kebanyakannya adalah syarikat. Betul. So, kalau katalah kedudukan shopping mall tu dekat atas tanah Rizab Melayu, nak beli ni pula adalah syarikat, macam mana pula dia punya restriction dia tu? Dia punya syarat dia biasanya kalau melibatkan syarikat dia kadang dia deal direct dengan government. Mana kira dia JV itu. Cuma untuk makluman, syarikat untuk let's say Sunway, kumpulan Sunway nak beli, let's say katalah kumpulan Sunway nak beli tanah untuk buat theme park contoh. Maknanya sebab Sunway dia tidak anak Kelantan. Ya sebab dia syarikat. Sebab anak Kelantan dia individu yang ber-SC03, Muslim everything.
So maknanya dia perlu dapatkan kebenaran daripada pihak sekolah tu lah untuk mendaftarkan Sunway atas geran tanah tu. Paling tidak kebanyakannya kadang-kadang ada yang guna PA. Dia lantik lah mana-mana individu dekat yang bereksekusi itu untuk jadi dia punya macam proxy lah, macam wakil lah untuk maknanya dia masih menggunakan proxy anak Kelantan atas kapasiti dia sebagai syarikat tu, mungkin dia letakkan anak syarikat dia company separate, director tu anak Kelantan dan sebagainya lah kan. Betul lah, dia lah. Betul lah, memang banyak ilmu yang kita belajar dari Tuan Jai malam ni. Saya memang agak teruja juga mendengar apa yang Jai ceritakan tu. Saya rasa betul. Punya sampai dijaga begitu sekali, tak bagi orang kata apa, orang luar di kawasan Kelantan. Betul kot. Dia ialah sebagai maklumat tambahan sebab selain daripada kita ada enactment tanah Rizab Melayu Kelantan 1930 untuk sebagai maklumat tambahan, maknanya kalau tanah dekat bandar, dekat ialah center Kota Baru ni, sedikit sebanyak dia masih lagi under supervision, royal supervision. Maknanya walaupun tanah tu ialah tanah milik, kadang-kadang milik individu, tapi ialah sebab setengah-setengah tanah dalam badan ni dia still kita kena consent, bukan setakat MPK, dan malah kita kena dapat consent daripada itulah ruler in council. Itu maksud kalau kita dalam enactment kan, kita perlu dapat daripada pihak istana jugalah. Okey. Berbalik kepada apa yang proses untuk dapatkan konsen, proses untuk punya meeting dan sebagainya tadi. Okey, kebiasaannya lah urusan jual beli, kalau dekat KL ni kita tulis dalam SPA, dalam perjanjian jual beli, tempoh selepas sign SPA tu ada tempoh 3 bulan untuk loan tu dibayar kepada pembeli penjual lah, daripada pembeli punya bank kepada penjual kan. Okey, dalam SPA di Kelantan ni dia biasa letakkan tempoh tu berapa lama? Dia basically kita pun guna tempoh yang sama juga, 3 bulan, cuma biasanya kita akan prolong sikit tempoh tu sebab saat ni lah kalau ada melibatkan ESCO, sebab kita tak boleh nak certain ESCO tu bila keputusannya yang keluar. Okey, maknanya dalam SPA, tanah-tanah ataupun properti yang ada sekatan kepentingan yang perlu dapatkan kebenaran tanah milik kepentingan negeri, kita biasa letak kat situ tempoh untuk dapatkan konsen tu. Macam saya biasanya dalam SPA tu saya akan letak tempoh untuk dapatkan konsen tu 6 bulan. 6 bulan untuk dapatkan konsen. Jadi di Kelantan ni saya rasa lebih kurang macam tu jugalah tempoh yang dia sama. Malah tengah-tengah keadaan kita ekstra lagi 1-2 bulan untuk sebagai tambahan, sebab apa yang telah saya ceritakan jam tadi, kadang-kadang kita sendiri peguam kita tak boleh nak expect how long proses tu jabat tanah akan keluarkan. Cuma biasanya katakanlah dah 8 bulan, let's say 8 bulan, kalau masih tak keluar, kita dah panggil pihak-pihak untuk maybe adakan sedikit perbincangan lah. Kita terpaksa prolong lagi masa sebab ialah benda tu di luar kawalan kan. Okay. Jadi tuan-tuan puan yang mungkin sedang mengikuti rancangan live kita pada malam ni, jadi those yang especially berada di negeri Kelantan tu lah, yang berhasrat untuk jual rumah anda, anda perlu faham kekangan-kekangan yang ada ni, macam yang Tuan Jai cerita ni, kita tak boleh expect kalau kata nak jual hari ni, mungkin dalam sebulan ataupun 2 bulan kita dah dapat duitnya. So kita tak boleh nak expect lah. Betul. Macam yang sub-sale kadang-kadang itulah antara sedikit kekangan lah bagi kita yang praktis di Kota Baru. Kadang-kadang masa ialah kalau dah kelulusan ESCO pun dah 5-6 bulan, kita nak proses apa lagi, ada yang lagi semua. Itulah kena faham lah situasi. Cuma kalau kita tengok dari segi, ialah ini aspek masa, cuma aspek positifnya pun adalah banyak juga tuan. Ialah dari segi, kalau tuan ada masa, insya-Allah rakan-rakan yang ada dalam FB
sila hadir ke Kota Baru sebelum tahun Melawat Kelantan ni boleh tengok uh, ialah kebanyakan rumah-rumah kita, alhamdulillah rumah-rumah sahabat-sahabat kita orang Melayu Islam semua besar-besar, ada ialah rumah banglo sendiri dan masing-masing ada compound sendiri. Sebab kita dekat Kota Baru ni kita tak banyak projek-projek perumahan. Dia more tu rumah untuk personal use ya. Macam apa ni di Kota Baru tu sendiri, macam yang saya, yalah apa yang Jai ceritakan tadi tu kan, saya pun nampak kalau katalah kita di Selangor, di Kuala Lumpur kita banyak juga rent yang menjual projek, ada construction dan sebagainya. Tapi saya tengok rakan-rakan rent yang di Kota Baru ni memang kebanyakannya yang banyak jual tu saya tengok lot banglo kan. Lot banglo. Nah, jual rumah yang mungkin yang apa ni, kita jual tanah dalam masa yang sama kita ada kontraktor yang akan bangunkan rumah lah kan. Betul. So dari segi transaksi tu mungkin ada perbezaan sikit lah berbanding dekat KL ataupun Selangor kan. Kita banyak apa ni, kalau misalnya kata yang under construction tu, projek-projek perumahan tu memang orang kata apa, bersepah lah, mana-mana merata pun ada kan. Itu memang agak susah lah, memang saya kata boleh kata tak jumpa lah kot kalau misalnya kata apa ni, projek perumahan yang berskala besar macam mana yang ada dekat apa di Selangor ataupun dekat Klang Valley. Tak ada coach. Dia kalau dekat Kota Baru ni, kalau kata perumahan maybe kalau rumah 20 ke atas tu dah kira besar lah. Dah kira besar kan. Kalau ada pun sebelum ni developer SBJ biasanya adalah dalam 30 rumah, tapi sekarang ni SBJ pun dah tidak kurang aktif dan kebanyakannya more to contractor, more to individual contractor. Sebab coach, sebab bila dah polisi government melibatkan tanah tu agak sedikit, kita kata sedikit ketat lah polisi dia. Itu yang ialah sedikit sukar lah nak develop tanah. Coach faham kan, bila dah polisinya sedikit ketat, so maknanya sekarang ni kebanyakannya kontraktor package bina rumah tanah sendiri. Maknanya customer ada tanah, kontraktor offer untuk bina rumah atas tanah owner tu. Right, so sebelum yang kita bersiaran secara live tadi, saya ada bertanya dengan Jai tentang bayaran yang kita perlu bayar untuk pejabat tanah. So saya difahamkan pun kadar bayarannya pun berbeza berbanding dengan negeri-negeri lain lah. Yang tadi macam yang apa ni, Tuan Jai beritahu berkenaan dengan bayaran untuk orang itu apa ni, nama daripada BPT ke PSA kan. So mungkin elaborate sikit tentang bayaran. Boleh coach. Prosesnya sama, maknanya kalau kata saya bagi contoh situasi, katalah saya nak beli rumah daripada coach. Rumah tu coach beli rumah guna loan BBP. Yalah 5-6 tahun lepas BBP sebab saya baru berapa tahun kan. Satunya untuk borak untuk kita nak lepas gadai. Loan saya nak settlekan loan itu, saya pasal lepas gadai yang coach, maknanya kita guna borang 30A. 30A dan juga 16M. 16M macam biasa bayarnya 180 ke 16M. Cuma untuk 30A kosnya 2,000 lebih. Saya dikatakan kalau dekat KL kosnya dalam 30A berapa puluh ringgit je. Puluh ringgit je. Saya tak ingat. Tapi tak mahal pun. Dekat Kota Baru 2,000 lebih. Dia sebelum 2017 bayarannya saya ingat masa saya mula-mula praktis dulu pada 2010 masa tu RM80. And then dia naik gradually 550 and then akhir 2017 masa tu maybe lah ada sikit ekonomi punya ni recession lah, small recession dekat Kota Baru. Government decide untuk naikkan harga lah daripada 500 lebih hingga 2,200. And then untuk makluman coach, gadaian biasa kalau loan biasa pindah milik 14A dan gadaian 14A macam biasa kita masuk LHDN harga biasalah, mana kalau
property 300,000, bala 1,000 pertama 1,000, 200,000 biasa. Cuma untuk gadaian kalau katalah property tu 300,000, saya ambil tu 300,000, schedule dia 300,000, kita kena bayar daftar pejabat tanah RM260. Itu harga wajib. Mahal tu. Plus 1040. Oh yo. Maknanya saya kira dia maknanya ada skill fee dia yang tertentu untuk berdasarkan pada jumlah loan yang kita. Betul, ada. Maknanya okey, bayaran wajib dia tengok pada loan. Katakanlah kalau loan kita contoh, kalau loan 500,000, 501,000 sehingga 600,000, bayaran untuk gadaian 560 plus 1040. Yang plus 1040 tu apa dia sebenarnya? Kalau dia tak specified, tapi macam sumbangan kita kepada government. Ulah. Kalau kata lah pindah milik pun sama juga. Pindah milik makin tinggi harga makin tinggi harga rumah tu, makin tinggi dia punya bayarannya juga. Sama. Dia guna shadow sama. Okey, contoh pindah milik katalah beli property harganya 801,000 sehingga 900,000, untuk pindah milik RM860. And then kalau untuk gadaian sama, cuma plus 1040. Okey. Sebab itulah coach, kalau untuk bila kita keluarkan fee dan kos, kalau property more 400,000 ke atas, kos hangus kos wajib yang kita perlu laburkan kat 4,000 dah. Tu bayar pejabat tanah saja tu, belum bayar stamp duty semua lagi. Betul, belum sekali. Dahsyat tu, memang kata memang saya baru pertama kali dengar ni, memang tak pernah orang kata terfikir kan sebelum ni kan. Sebab kalau di Selangor khususnya, kalau urusan pejabat tanah, dia memang ada skill lah. Harga rumah yang ada makin tinggi harga rumah tu makin, tapi paling mahal pun 1,500 aja. Dia punya bayaran yang nak kena bayar ke pejabat tanah tu kan. Betul. In fact, saya pun selalu rujuk pada dia ada schedule lah, ni memang tak ada, tapi dia ada schedule lah yang pejabat tanah yang bayaran dia. Itulah coach, masa saya handle yang file dekat Sepang tu, bila saya minta form kat KL member untuk tolong daftar dekat Sepang, and then kita minta dia keluarkan harga lah, total semua 200 lebih, 300. Kita dah sebab loan dekat 50,000. So kita dah becek, kata bro, I rasa silap you punya charge bro. Murah sangat. Sebab rasa silap ni sebab klien pun dah standby, klien dah bank duit dalam 6,000 dah untuk sebab kita bagi schedule dekat Kota Baru. Kita beranggapan maknanya dekat Sepang sama. Keluar tak sampai 500. Tapi dia punya coach, kita nak komen lebih tak boleh, sebab ini dah polisi dah menyebutkan. Maybe yalah, kalau kita tak sumbang kepada government, siapa nak sumbang? Betul juga tu. Okay, saya tengok ada beberapa kawan-kawan sahabat-sahabat kita ni yang dah masuk. Okay, saya baca sekejap komen yang ada lah. Ni tuan sahabat Tuan Jai juga ni, Azmi Husin. Tak perlu diperkenalkan lawyer Jai, memang dah terkenal dah di Kelantan. Allah, sampai terbatik saya komen Cik Azmi. Sahabat. Ni ada seorang lagi, kita punya follower Mi Afonso tanya, coach, saya orang Selangor, wife orang Kelantan, saya nak beli tanah di Kelantan, layak tak? Ni saya rasa tadi Tuan Jai dah terangkan dah. Boleh. Kena tengok supporting document yang kita boleh provide kepada betul. Nak mohon kebenaran pindah beli tu. Kena tengok supporting document So tak semudah juga So kita
perlu lampirkan dokumen sokongan yang boleh membantu kita punya alasan untuk membeli tanah di Kelantan. Betul. Okay. Coach, ada lagi tip Coach, ada tip tambahan, sorry. Sebab ada member saya yang kerja kat KL, masa wife dia nak bersalin, drive balik bersalin kat Kota Baru. Oh. Semata-mata nak IC03. Maknanya anak yang dilahirkan tu IC03 lah kan? 03 lah, 03. Walau dia tak kisah kalau tak parents di 03, walaupun anak lahir kat KL tu tak kisah sebenarnya. Tapi kadang-kadang itulah coach pun ada member yang asal daripada sini, kebanyakannya sanggup drive. Ada member kita yang tinggal dekat Greenwood. Kat Gombak. Wan dia dah sarat, sanggup drive, misalnya kat Alice di Hospital Bogor Musang. Mata-mata nak IC03. Bukan sebab kalau kita tengok dia implikasi dia, walaupun ialah betul kalau anak 01 ayah 03 boleh je, tapi ialah you kena produce ICU, you kena produce banyak skill orang kata kan. Jadi maknanya ada yang ambil jalan sikat, senang apa-apa anak mesti kalau sempat bersalin kat Kelantan lah. Kalau tak sempat tak boleh apalah. Okey, ni ada Ikmal ni, Ikmal Hakim. Ni banker saya kenal ni, Ikmal ni. Okey. Belajarlah, dia pun nak belajar juga walaupun dia banker di KL. Terima kasih boleh, Ikmal. Sharing tak apa, dengan saya ilmu ni perlu. Yalah, saya dua ni coach banyak brand daripada KL coach yang dia dapat listing daripada Kota Baru. Dia brand kat KL. Saya ada dua case brand daripada KL tapi listing dekat KB. Kita minta Tuan Jai kita lah yang uruskan, senang kan. maybe dia punya yang buyer tu kat KL kot. Buyer kat KL, dicari rent kat KL tapi property dekat Kota Baru lah. Tuan Nazmi kita dah seru dah ni. Mi, beli masa Carnival Mapex boleh? Betul. Ini ada pengecualian kan. Ini kita belum sampai lagi untuk pengecualian. Jadi kalau saya nak uraikan sikit apa yang Cik Azmi kita, sahabat kita Azmi, bila Mapex tu dia Carnival Mapex ni macam kempen beli rumah lah. Beli rumah. Cuma kita ingat Mapex ni dia punya syarat utama dia developer yang buat rumah tu. Bukan kontraktor. Katakanlah kalau kat Kota Baru ni siapa yang developer yang besar sikit, katakanlah SBJ lah, let's say SBJ syarikat yang lama. SBJ construct perumahan and then dia tu dah dikira sebagai developer. Okey, bila dah ada Mapex biasanya dia kuat 7 tahun. 7 tahun, Kajian Kelantan kerjasama dengan Rehda akan buat pameran Mapex biasanya 2 hingga 3 hari. Okay, siapa yang beli rumah during Mapex and then beli rumah daripada developer, okay, kecualian untuk CGXCO. Memang apa ni semasa Mapex punya expo saja yang diberikan kecualian ni. Betul, yes. Mana dia macam coach campaign apa tu yang let's say macam Malaysia Second Home tu. Macam itulah apa ni yang kalau ni kajian negeri lah, tapi dia adalah kriteria tu perlu dipenuhi. Maknanya salah satunya dia perlu daripada kontraktor tu developer. Kalau individu kontraktor tak boleh lah. Kata let's say lah contoh saya kontraktor Jai Bina, let's say Jai Bina nak masuk Mapex tak boleh sebab Jai kontraktor bukan developer. Dia lesen kontraktor yang dikeluarkan oleh KPKT lah maknanya. Lesen yang dikeluarkan oleh KPKT lah kan. Betul. Banyak kalau tengok yang macam Cik Azmi kata kalau masa Mapex tu memang property boom dekat Kota Baru. Sebab ya kalau dah tak boleh exco, you orang Johor boleh beli, UKS, Selangor, Langkawi semua boleh, okey lah. Tapi ada certain berapa kerap yang dia buat Mapex di Kelantan tu, di Kota Baru tu?
Tahun sekali Kebiasaannya setahun sekali tak. sekali lah. Tapi kadang-kadang ada, kalau kadang-kadang tu dia ada setahun 2 kali, kadang-kadang awal tahun, akhir tahun. Cuma macam musim COVID ni tak ada lah buat kan. setakat ni rasanya during PKP ni rasa tak ada pameran lagi lah. Biasa MAPEC tu dia akan buat pameran dekat KB Mall. Biasanya dekat KB Mall lah, dekat KB Mall mana dia akan gather semua developer yang ada projek dekat terbaru, and then MB ataupun TMB akan mari apa ni launch ataupun rasa projek untuk betul lah masa tu okey lah kalau siapa yang berminat. Okey, satu soalan kepada saya, contoh macam katalah saya berminat nak buat perniagaan di Kelantan. Okey. Lepas tu katalah saya sebenarnya berniat nak beli perniagaan tu, dan kebetulan perniagaan tu ada di dalam shopping mall, yang mana shopping mall tu saya perlu beli kedai tu daripada owner yang nak jual kepada saya. So contoh macam sekarang ni, katalah dia meniaga aiskrim lah, katakan senang kan, dia meniaga aiskrim dalam shopping mall. Dan shopping mall tu pula dia kata okey, saya dah tak larat lah nak meneruskan perniagaan ni kan, saya nak jual dalam perniagaan ni kan, nak jual sekali-kali dengan kedai-kedai ni sekali saya jual kan. So dalam keadaan macam tu, untuk commercial lot ni, macam tadi macam yang Jai cerita tu, mungkin lebih kepada residential. So untuk commercial punya lot ni, adakah restriction dia sama ataupun dia berbeza sikit? Kalau untuk commercial ni, saya pun kita tak pernah handle lah commercial. Cuma walaupun pandangan peribadi saya, walaupun commercial, tapi tanah tu masih kalau result punya Melayu, masih propertinya Melayu, rasanya proses yang sama juga. Maybe akan ada sedikit kelonggaran untuk ESCO, sebab dia dah melibatkan stage yang berbeza. Tapi pada dasarnya rasanya sama juga, sebab kita akan deal dengan jabat tanah yang sama, officer yang sama, pegawai yang sama, kaedah yang sama, coach. Cuma maybe akan ada pengecualian lah. Contoh lagi satu, macam kita ada kilang kan. Kilang ni ialah satu perusahaan yang besar kan. So macam katalah kilang saya buat baju lah katakan. Okey. Banyak dia punya luas dia memang besar kan. So nak cari buyer ni bukannya senang kan. Nak jual sesuatu yang mungkin harga je sampai 5-6 juta katakan kan. So bila nak jual sesuatu yang besar, nak cari buyer yang mungkin nak beli tu agak susah nak dapat kan. So end up bila saya iklankan, ada pula orang luar yang nak beli, orang yang bukan anak Kelantan yang nak belilah kan. Itu yang saya fikir kadang-kadang agak, orang kata bila jadi perkara macam tu, kita dah terdesak ni, kita dah tak boleh nak bayar hutang, memang dah kalau kata nak jual kita kena lelong apa semua kan. Jadi dalam keadaan macam tu mungkin saya rasa agak, orang kata sukar jugalah untuk mencari buyer yang sanggup membeli dengan harga yang saya nak tu lah kan, sebab nak mengelakkan daripada kena lelong tu. Jadi kebetulan pula yang nak beli ni orang luar, katalah saya daripada luar kan, nak beli pula kan. So macam Jai kata tadi, maknanya ada kes-kes tertentu yang pejabat tanah akan gunakan budi bicara untuk orang kata pelonggaran. Betul lah. Walaupun ialah kita kata general rule-nya, maknanya tanah dekat Kota Baru untuk especially IC03 lah, ataupun anak Kelantan. Okey, cuma dalam bila kita sentuh bab komersial, dia ada banyak exception lah, banyak pengecualian, sebab ini dah melibatkan dia kata dia dah sumbang ekonomi juga kepada kerajaan negeri. Cuma kalau kita tengok coach, ini komen secara peribadi, kita bukan komen sebagainya, sebab antara punca kurangnya kilang-kilang dekat pelabur-pelabur luar dekat Kota Baru tu, antaranya sebab secara tanah tu. Sebab kalau untuk pelabur kan. Betul pelabur ialah kalau you nak labur 10-20 juta, kalau you susah nak tahu ownership tanah semua everything, ialah agak sukar pelabur kalau kita nak compare dengan Selangor, PJ, KL, coach kan. Sebab tu sekarang ni macam mana? Yalah, kita faham lah, maknanya dari segi dia ada mungkin lah, kita
kita tak tahu orang tua-tua, orang dulu-dulu punya pemikiran tu macam mana kan. Betul. Jadi tapi itulah mungkin saya tak pasti apa dia punya rasional dia buat benda tu. Adalah alasan-alasan yang diorang dah apa terfikir daripada dulu tu diorang buat tu sebabkan nak protect. Saya ada baca satu bila coach minta saya ni, saya petang tadi saya ada baca pasal satu tesis daripada dibuat di profesor dekat UM, maksudnya UM dia buat satu tesis tentang Rizal Melayu Kelantan ni, especially dia kata kalau di compare dengan masa 1930, kebanyakannya orang Melayu dia pinjam duit dengan ceti. Okey, pinjam duit dengan ceti ataupun itulah ceti yang apa, payung yang ada lining kan. Okay, sebab dia compare beberapa negeri pada zaman pada 30-an bila dah katakanlah okey, orang Melayu pinjam duit dengan ceti. Dia tak boleh bayar, so ceti ambil tanah tu. Okey, katalah ni let's say berlaku dekat Selangor, berlaku dekat negeri lain lah. And then bila benda tu start berlaku dekat Kelantan pada 30-an, mana ruler masa tu dah start ni, dah start berfikir kita perlu satu undang-undang untuk menghalang, bukan katalah nak menghalang ceti tu daripada ambil tanah bila ada yang buta dengan ceti, cuma takut berlaku salah guna kuasa. Let's takut ceti ambil secara tak betul ke macam mana. So kerajaan masa tu decide buat satu akta untuk bantu menghalang proses benda ni. Sebab kalau dia dulu kan biasa 30-an kan adalah ceti. Kalau untuk kat Penang pun ada lorong cetia semua kan. Betul. Kenapa dia buat dulu. Okay, menarik memang orang kata banyak ilmu baru yang saya belajar malam ni. Terima kasih banyak-banyak Tuan Jai atas perkongsian tu. Jadi itulah saya apa ni ingin war-warkan siapa-siapa yang ingin follow Tuan Jai kita. Tu saya dah masukkan kat bawah ni nombor telefon Tuan Jai dengan kita punya apa ni Tuan Jai punya website kat situ Peguam Hartanah Kelantan. Betul. Terima kasih Tuan. Boleh follow Tuan Jai kita ni, boleh contact dia kalau ada apa-apa kemusykilan nak buat urusan jual beli dekat Kelantan ataupun nak tanya pendapat Tuan Jai berkenaan dengan selok-belok macam mana nak berurusan hartanah di Kelantan tu, silakan boleh contact Tuan Jai. InsyaAllah. Jabat saya terbuka tu, sedia terbuka, jabat saya terbuka dan boleh hubungi pihak saya lah untuk ialah bertanya lah. Sebab ialah kalau kita dekat Selangor ada kaedah di Selangor. Kita di Kota Baru ada kaedah di Kota Baru. Ialah beza negeri, beza lah dia punya ni. Okey, saya pun membuka peluang sahabat-sahabat RAN yang ada dekat Kelantan sekarang ni, Tuan Azmi kita, siapa lagi nama-nama yang ada ni. Saya perasan Tuan Azmi je lah, yang lain-lain tu mungkin ada saya tak sebutkan nama tu, saya minta maaf lah Okey, so boleh masukkan di ruangan komen nombor telefon sahabat-sahabat RAN di Pertulu yang nak berurusan, nak beli tanah ke nak beli rumah ke untuk yang nak cari dekat area Kota Baru tu, boleh berhubung dengan sahabat-sahabat RAN kita yang ada dalam rancangan live kita pada malam ni. Saya minta tolonglah jasa baik sahabat-sahabat RAN di Kota Baru masukkan di ruangan komen nama, nombor telefon dengan FB page ke apa ke nak letak pun letaklah. Saya bagi izin keluarkan masing-masing punya ni lah untuk kita bina networking kita sama-sama kita orang kata kenal mengenal antara satu sama lain ada sahabat-sahabat those yang mungkin berada di negeri-negeri lain kalau katalah ada listing-listing yang tuan-tuan perempuan dapat untuk dijual di Kelantan, saya syorkan tuan-tuan perempuan pun berhubung dengan rakan-rakan RAN kita yang memang berada di Kelantan, minta bantuan mereka untuk mereka tolong jual dan kita COA je senang. Kita buat COA je, co-broking lagi senang, tak payah pening-pening kepala nak kena pergi ke sana ke apa, tak payah, kita contact je sahabat-sahabat kita yang ada kat sana. Macam lawyer dah ada Tuan Jai, dah boleh minta tolong Tuan Jai. Saya pun kebetulan saya belum ada lagi kes dekat bla-bla Kota Baru tu. Kalau ada memang saya cari Tuan Jai lah.
Tak payah menipu saya. Boleh apa cakap, tak apalah, tak payah, ni kan kita terus bagi kerja kawan-kawan kita. Okay? Ya, So ya, tu ya. apa ni hasrat saya lah. Macam yang saya dah beritahu Tuan Jai masa kita jumpa kat Kuantan itu, saya Betul, sekarang betul. ni dalam proses nak bina networking. Nak bina networking, kalau boleh setiap negeri tu saya ada kawan-kawan, sahabat-sahabat lawyer saya, supaya saya boleh orang kata apa, berkolaborasi dengan diorang. Jadi saya tak Betul, payah Tuan. nak kena buka branch kat setiap negeri ke apa. Memeningkan kepala saya. Buat apa saya nak pening kepala? Saya ada satu branch pun dah cukup dah kan. Betul, Dan masa yang sama kita tumpukan kerja kita dekat tempat yang kita memang dah mahir dan memang kita dah ada pengalaman. Dekat tempat-tempat orang ni kita serahkan pada yang pakar lah. Macam Tuan Jai di Kota Baru kan. Sahabat-sahabat lain mungkin ada yang kawan di Penang, kawan di Kedah. So tak payah nak pening kepala. Saya orang kata apa, kita kolaborasi je senang. Itu yang saya suka sebenarnya. Bila kita buat page Hartanah dan Anda ni, niat saya tu memang saya nak berkongsi rezeki dengan seramai mana yang boleh, sahabat-sahabat daripada negeri-negeri lain, especially kawan-kawan lawyer saya, dan apa, cakap-cakap mengatakan bahawa orang kata apa, kita nak kaya cepat ni kita kena ada banyak branch lah, kita kena buka kat setiap negeri lah. Bagi saya benda tu bohong je, memeningkan kepala dia lah kan. Kita tumpukan kat tempat kita boleh tumpukan, tempat-tempat lain ni kita kongsi je rezeki dengan orang lain kan. InsyaAllah bila kita kongsi dengan orang lain ada ganjaran dan orang kata apa, Allah tu akan pulangkan balik rezeki itu dalam bentuk lain. Kita percaya. Betul, amin. Betul. Tuan Ibnu Osman ada rent 32188. Ni Tuan Ibnu pun dah bagi nombor telefon dia. Tuan Azmi dah bagi nombor telefon dia. Tuan Muhammad Hafizul Muhammad Yusof, ni pun ada juga. Zul Rushdi Muhammad pun ada. Okay, so ni sahabat-sahabat rent di Kota Baru. Jadi kalau tuan-tuan perempuan ingin mencari hartanah, nak beli tanah ke, nak beli rumah ke, nak buat apa ni, banglo ke apa ke, terpulang, boleh contact sahabat-sahabat rent kita yang dah bagi nombor telefon dia di situ. Suzahari NSA KB. Oh, ini orang buat NSA ni. Betul. Siapa-siapa yang mungkin apa ni dah letakkan nombor telefon tu, masing-masing yang dah tengok ni, kalau dah tengok rancangan live ni, kalau tak sempat, saya akan biarkan je yang apa ni, sebutan live yang kita buat pada malam ni dalam page Hartanah dan Anda, dan saya juga akan download dan saya akan masukkan dalam YouTube channel Hartanah dan Anda. Jadi tuan-tuan perempuan boleh ulang siar lah bila-bila nak tengok tu, bila-bila ada time tu boleh tengok yang apa ni, perkongsian yang Tuan apa ni Jai kita dah bagi pada malam. Okey. Jadi saya rasa itu saja, lebih kurang 1 jam dah kita siaran. Sejam saja. Rasa sekejap saja. Sejam dah Jai. Saya pun buat live ni saya ingat bercakap macam sekejap, tengok jam dah dekat dah 1 jam lebih kan. So ni pun dah 9 suku kita start ni dah 10-18 dah lebih sejam dah sebenarnya. Itulah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Jai atas kesediaan. Okey. Terima kasih kembali Tuan. Terima kasih kembali. Sebenarnya daripada pihak saya amat terima kasih kepada Coach Isaac dan tim Hartanah dan Anda. InsyaAllah kalau ada perkongsian Tuan, kita boleh cuba cari member kita program dekat Penang ke, dekat Kedah ke pula, kita dengar apa kita perundangan hartanah di sana pula. Betul. Kalau kita ada betul. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Apa yang baik kita datang daripada Allah dan yang buruk tu daripada kelemahan diri saya, daripada pengalaman yang seciput saja. Kalau tidak dibandingkan dengan Coach. Terima kasih Coach dan insyaAllah kita bertemu di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Jai. Okey. Okey, itu je perkongsian daripada Tuan Jai kita, lawyer daripada Kota Baru, sahabat saya. Saya sebenarnya kenal Tuan Jai ni daripada STL, daripada strategi tarik leads yang saya anjurkan di Kuantan dulu, tak lama dululah. Masa tu kita ramai sahabat-sahabat RAN daripada NSA especially yang datang, Tuan apa ni, Azan ada, yang apa geng-geng kita yang apa sama-sama kita pada tu, Tuan Azmi pun ada, dan Tuan Jai pun ada kebetulan datang juga ke seminar tu. Dan daripada situlah kita bina network, dan macam yang saya beritahu tadi, sebenarnya saya mengalu-alukan sahabat-sahabat, especially rakan-rakan perunding hartanah, rakan-rakan peguam yang ingin berkolaborasi, nak collaborate dengan Hartanah dan Anda ni, saya alu-alukan sangat-sangat.
Cara nak collaborate macam mana? Sebab macam saya lebih suka tuan-tuan perempuan untuk tampil ke depan, gunakan pentas yang ada ni untuk kita curahkan ilmu, kita sampaikan ilmu kepada rakan-rakan yang lain, supaya mereka juga dapat sesuatu daripada apa yang kita sampaikan di situlah. Jadi kita gunakan platform ni untuk menyebarkan sebanyak mana yang boleh ilmu yang kita ada. Tak kira lah daripada latar belakang mana pun kita, dan insyaAllah dengan ilmu yang kita sebarkan tu akan adalah ganjaran yang Tuhan akan bagi. Rezeki tu ada kat mana-mana insyaAllah. Tak ada istilah kita berkongsi ilmu tu, ilmu kita tu jadi kurang, tak ada. InsyaAllah ilmu kita akan makin bertambah. Macam malam ni, kita banyak belajar dari Tuan Jai, banyak yang kita dengar, perkongsian daripada beliau yang sangat bermanfaat, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan semua kerana sudi bersama-sama dengan saya dan juga Tuan Jai pada malam ni. Dan insyaAllah kalau ada rezeki, di kesempatan yang lain kita akan panggil lagi sahabat-sahabat mana yang saya sempat untuk jemput mereka, yang mereka boleh join rancangan AB Live kita ni untuk kita dengar pula perkongsian daripada mereka insyaAllah. Okay, so itu saja perkongsian daripada saya untuk malam ni. Okay, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang menonton dan yang telah sharekan rancangan live ni kepada rakan-rakan anda yang lain. Okay, dan insyaAllah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.